Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aizat Amir Syamsul. Nombor matrik saya 290407. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang Tok Janggut. Nama sebenar Tok Janggut ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau dikatakan mempunyai pertalian darah dengan Sultan Muhammad yang keempat. Dan beliau juga diberi gelaran Tok Janggut kerana beliau mempunyai janggut yang sampai ke paras dada. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan dan meninggal dunia pada 25 Mei 1915. Tok Janggut telah mendapat pendidikan awal di pondok-pondok sekitar Kelantan. Kemudiannya melanjutkan pengajian ke Mekah. Dan beliau seorang yang mahir dalam ilmu persilatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akhilah Syara'in binti Ayu, nombor kad matrik 290219. Okey, saya nak membentangkan penentangan Tok Janggut terhadap British. Faktor penentangan Tok Janggut ini ialah yang pertama, British memperkenalkan sistem cukai yang membebankan. British ni telah memperkenalkan sistem cukai tanah dan cukai haiwan peliharaan. Cukai tanah ni walaupun rakyat tempatan tidak mengusahakannya, tetapi mereka perlu membayar cukai tanah ini terhadap British dan gandaan denda jika tidak menjelaskan cukai tersebut. Yang kedua, sikap perasaan anti-British oleh penduduk tempatan. Okey, British telah meletakkan Encik Abdul Latif daripada Singapura sebagai pegawai daerah. Encik Abdul Latif ni telah menggunakan kekerasan terhadap rakyat tempatan. Ini menyebabkan rakyat tempatan tidak menyukai Encik Abdul Latif ni. Malah mereka juga merasakan mereka tidak mahu orang luar untuk mentadbir negeri mereka. Yang ketiga, sokongan daripada pembesar-besar Kelantan. Tok Janggut ni mendapat sokongan daripada seluruh pembesar-besar Kelantan dan juga rakyat tempatan. Mereka merasakan Tok Janggut ni seorang yang berani dan mampu untuk menentang kerajaan British. Keputusan kerajaan Kelantan yang memihak kepada British. Kerajaan Kelantan ni memihak kepada British kerana British mengatakan Tok Janggut ni menentang British disebabkan Tok Janggut ingin memerintah negeri Kelantan. Jadi menyebabkan Tok Janggut ni merasa kecewa dan marah terhadap kerajaan Kelantan. Dan dia merasakan yang dia menentang British adalah untuk menegakkan agama Islam dan dia tak nak kafir untuk memerintahnya. Yang terakhir, dasar pentadbiran British. British ni telah membuatkan peranan golongan pembesar tak diperlukan lagi dan penduduk tempatan hilang hak-hak istimewa mereka, dan British juga telah menghapuskan budaya-budaya Melayu tradisional. Lepas tu sistem cukai yang British telah kenakan juga bermasalah dan menyebabkan rakyat tempatan begitu marah terhadap British. Ini menyebabkan faktor-faktor untuk Tok Janggut ni menentang British. Okey, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Shimir Aufa bin Jamaluddin. Saya akan continue presentation mengenai kesan penentangan Tok Janggut. Kesan pertama, arahan untuk menangkap Tok Janggut dikeluarkan. Pada 28 April 1915, arahan untuk menangkap Tok Janggut telah dikeluarkan oleh pegawai daerah iaitu Encik Abdul Latif. Encik Abdul Latif telah menghantar Sarjan Cik Wan Sulaiman untuk menangkap Tok Janggut dengan diiringi oleh 6 orang anggota polis yang lain. Selain itu, semasa dalam perjalanan membawa Tok Janggut ke Pasir Putih, Sarjan Cik Wan telah terbunuh akibat pertelingkahan salah faham. Daripada pertelingkahan tersebut, Tok Janggut dan pengikutnya berjaya menawan Pasir Putih. Kesan kedua, Tok Janggut telah digelar sebagai pemberontak. Pihak British melaporkan kepada Sultan Muhammad IV iaitu Sultan Kelantan ketika itu membawa Tok Janggut dan pengikutnya sebagai pemberontak dan memfitnah Tok Janggut dengan menyatakan beliau ingin mengulingkan Sultan Kelantan dan merampas tata. Sultan Muhammad keempat murka dan menintahkan untuk menangkap Tok Janggut atau pengikutnya dengan menawarkan hadiah wang tunai sebanyak RM500 kepada sesiapa yang dapat menangkap Tok Janggut atau pengikutnya. Selain itu, Tok Janggut dan pengikutnya berkeras tidak mahu menyerah diri dan menyebabkan tempat tinggal mereka dibakar dan harta benda dirampas serta-merta. Kesan ketiga, peperangan antara tentera Inggeris dan gerakan Tok Janggut. Sultan Kelantan meminta bantuan British untuk menghadapi peperangan dari gerakan Tok Janggut. British menghantar 150 orang tentera dari Singapura untuk membantu kerajaan Kelantan. Namun, mereka gagal menemui Tok Janggut dan pengikutnya. Setelah itu, British menghantar pula askar British yang terdiri dari askar Sing dan Melayu seramai 100 orang untuk berhadapan dengan gerakan Tok Janggut. Namun sekali lagi, mereka gagal menemui Tok Janggut. Kemudian, Tok Janggut bersama gerakan bertindak menyerang askar Sing dan dari peperangan tersebut, antara mereka dan Tok Janggut dikatakan terkorban dalam peperangan tersebut. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azrin bin Nasiruddin, nombor matrik 290384, Pusat Pembelajaran di Ipoh. Saya akan membentangkan berkaitan sumbangan dan pengajaran dalam perjuangan. Tokoh pilihan kumpulan kami adalah Tok Janggut. Sumbangan yang diberikan oleh tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan amatlah besar. Tok Janggut merupakan seorang pahlawan Melayu yang sanggup bangun tentang dasar-dasar penjajahan British. Beberapa pengkaji tempatan dan antarabangsa telah mengangkat perkara ini. Tokoh ini juga bermati-matian memperjuangkan hak dan ketuhanan Melayu susulan campur tangan British di negeri Kelantan menerusi perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Penentangan tokoh terhadap kadar cukai tanah dan tanaman dikenakan ke atas penduduk di negeri Kelantan yang dianggap tidak munasabah dan membebankan penduduk. Kesungguhan daripada pemimpin agama khususnya Tok Janggut yang telah menyandarkan penduduk Melayu agar tidak menyokong sebarang kuasa yang bertentangan dengan pendirian dan prinsip mereka. Menerusi penghayatan kisah ini, beberapa pengajaran yang boleh kita ambil sebagai iktibar. Generasi muda harus mencontohi iktisad perjuangan Tok Janggut ini agar menjadi teladan kepada semua. Kita harus mempunyai semangat perjuangan dan tidak mudah berputus asa seperti pejuang-pejuang Melayu kita yang terdahulu. Menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk menghargai, mencintai dan menjaga keamanan negara dan harus meningkatkan jati diri dalam menyemai semangat patriotisme. Sekian, terima kasih.